Okey. So, apa yang kita belajar minggu lepas ialah orang bagi persamaan kepada kita. Contohnya cikgu bagi S kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Okey, contohnya cikgu tukar tolak 6 lah. Okey. Tolak 6 sama dengan kosong, cikgu suruh kamu selesaikan. Dan untuk selesaikan dia, awak boleh gunakan kaedah pemfaktoran, awak boleh gunakan rumus kuadratif. Okey, tapi sebelum ini awak tekan kalkulator bagi saya jawapan dulu. 6 negatif 1. Okey, kamu dapat jawapan satu ialah 6, satu ialah negatif 1. So kalau nombor cantik macam ini, kita boleh tipu dengan pemfaktoran. So macam mana kita tulis bentuk pemfaktoran tu? Kalau 6 kita akan tulis Tolak 6. okey, X tolak 6. Kalau negatif 1 kita akan tulis X tambah 1. X tambah 1. Itu yang kita belajar minggu lepas. Orang bagi persamaan, kita selesaikan, kita dapat jawapan dia ataupun istilah dia ialah kita dapat punca dia. Apa yang kita akan belajar hari ini ialah kita akan buat kerja ini arah yang terbalik. Arah yang terbalik. Maksudnya, okey. Ada contoh di bawah. Okey. Maksudnya macam ini. Cikgu pagi, cikgu kata punca kamu ialah 3 dan 4. Dan cikgu tanya kamu apakah persamaan kuadratif dia. Okey, apakah persamaan kuadratif dia? So untuk buat soalan ini, salah satu cara kita boleh buat ialah metod pertama yang kita boleh buat, kita akan buat teknik pemfaktoran tapi arah terbalik. Apa maksudnya Okey. So kamu kena fikirkanlah, okey cikgu cari seorang. Kalau tidak nanti adik asyik orang yang sama jawab soalan saya. Okey. Atika Syafika? Ya. Kalau sekarang awak punya punca ialah 3 dan 4. Okey. Cikgu kalau suruh awak tulis dalam bentuk pemfaktoran, macam mana kamu tulis? Kamu akan tulis? Kalau nampak 3 kamu akan tulis apa? X tambah 3, S tolak 3 ataupun apa? X tolak 3. Kalau nampak 4? X tolak 4. Okey, sama dengan kosong. Itu maksud saya proses yang terbalik. Kita daripada jawapan, kita fikirkan apa bentuk pemfaktoran. Lepas tu kita kembangkan. Okey, cuba kembangkan. X kuasa 2. Okey. Tolak 3X. Tolak 3X. Nanti. Okey. Kejap. Kenapa 2 kali tolak 3X? Okey. Kedua ialah ini. Okey. Tolak 4X. Tolak 4X. Tolak 3X. Okey. Tambah 12. Okey. Sama dengan kosong. So, boleh ringkaskan lagi? Boleh? Okey. Buat. X kuasa 2. Okey. Tolak 7X. Okey. Tambah 12 sama dengan kosong. Itu maksud saya. Di mana kita boleh bentukkan persamaan kuadratif dengan cara pemfaktoran tapi arah yang terbalik. Maksudnya daripada jawapan yang dia bagi, kita fikirkan apa bentuk pemfaktoran dia. Lepas tu kita kembangkan pemfaktoran tu untuk dapat jawapan. Okey, untuk dapat jawapan. Nak tahu jawapan sendiri betul salah? Senang aja. Ambil kalkulator, tekan A1, B negatif 7, C 12. Boleh tak saya dapat 3 dan 4? Kalau saya boleh dapat 3 dan 4, apa yang saya buat itu betul lah. Boleh? Okey, cikgu ambil satu contoh lagi. Contohnya cikgu ambil yang ketiga ni . Okay.
Okey, cari siapa ni? Intan? Intan? Okey, kita buat dia yang ketiga ini. Punca kamu ialah 1/2 dan negatif 4. So, macam mana cikgu nak tulis pemfaktoran ini? Sorry. Macam mana? Nak dapat setengah, cikgu nak tulis macam mana? Intan? 0.5 ke? Kalau kita fikir, kita tak akan fikir nombor perpuluhan punya. So, macam mana kita nak tulis? Okey, nanti. Negatif 4 dulu. Negatif 4 akan tulis? X tambah 4. Okey, setengah punya macam mana tulis? Dua X tolak 1 ke? 2x tolak 1. Okey, so kembangkan. Hmm. 2X kuasa 2 Okey, 2x kuasa 2. tambah 8X Okey. tolak 1X tolak Okey, tolak 1s ataupun tolak s pun boleh lah, tak kisahlah. Okey, sambung. tolak 4. Okey, boleh ringkas lagi? Boleh. Okey, kuat. 2X kuasa 2 tambah 7X tolak 4 sama dengan kosong. Okey. So sama juga macam apa yang cikgu cakap dia. Kalau kamu nak tahu sendiri jawapan ini betul ataupun salah, tak payah tengok semula ke jawab. Ambil saja kalkulator. A2, B7, C negatif 4. Boleh ke saya dapat jawapan dia 1/2 dan negatif 4? Boleh dapat, maksudnya tak ada masalah. Okey, boleh ya? So, untuk bila orang pakai punca, suruh kita bentukkan persamaan, itu salah satu kaedah yang kita boleh pakai, iaitu kita pakai kaedah pemfaktoran tapi arah terbalik. Okey, sekarang cikgu akan memperkenalkan satu lagi kaedah dan cikgu akan mula dengan buktikan macam mana rumus itu datang. Cikgu terpaksa ajar sikit-sikit cara macam mana nak buktikan rumus. So, kamu bayangkan katakan sekarang cikgu cuba terangkan macam mana ini rumus datang. Kalau faham bolehlah, kalau tak faham pun jangan susah hati sebab macam mana rumus datang itu sebagai satu pengetahuan lebih untuk kamu lah. Kalau betul-betul tak boleh ikut, biarkan saja. Yang dalam untuk tingkatan 5 kita lebih pentingkan macam mana nak guna. So, cikgu buktikan macam mana rumus ini datang. Awak bayangkan sekarang punca kamu, cikgu tak nak bagi nombor sebab nak wujudkan rumus. Okey, cikgu wakilkan dengan A dan B. Okey, cikgu wakilkan dengan A dan B. Okey, so kalau punca kamu ialah A dan B, kalau cikgu nak tulis dalam bentuk pemfaktoran macam mana? Ashikin? Ya. Okey, kalau punca kamu ialah A, macam mana cikgu nak tulis bentuk pemfaktoran dia? X tolak A. Ya. Kalau B? X tolak B. Okey, kembangkan. X kuasa 2. Okey. B tolak BX. Okey. Tolak AX. Okey. Tambah AB. Tambah AB. Okey, sama dengan kosong. Okey Okey, yang seterusnya cikgu buat So ini ialah X kuasa 2. Okey, sebelah sini sebelah sini. Kalau kamu tengok, dua-dua itu ada tolak. Dan dua-dua ada X. Cikgu tarik dia keluar. Okey, tapi sebab nak ikut dalam rumus itu yang cikgu tulis tolak di depan, S di belakang Okay, mungkin kalau cikgu tarik faktor sepunya keluar, kenapa bukan tulis di depan Tapi cikgu tulis macam ini supaya nanti nak samakan dengan rumus. Okey. Sampai sini. So kalau kamu tengok negatif BS ini. Negatif BS ini kalau cikgu tolak, cikgu tarik negatif dan S keluar, apa lagi saya tinggal? Farisa? Apa lagi saya tinggal? Apa cikgu? Kalau sebutan negatif BS ini, cikgu tarik negatif keluar,
cikgu tarik X keluar, apa lagi tinggal? Negatif A. Tak, sebutan negatif BS dulu. Yang cikgu pulak merah tu. Jadi B. Jadi B. Okey. Okey, sebelah sini Farisa. Kalau cikgu tarik negatif keluar, cikgu tarik X keluar. Tambah A. Tambah A. Boleh ya? Okey, cikgu sambung. So ini ialah tambah AB sama dengan kosong. Okey. Boleh ya? Okey, sekarang kita tengok ini. B tambah A. Okay. B tambah A sama dengan A. B tambah A dalam matematik sama dengan A tambah B kan? 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Okey, boleh ya? Cikgu tulis macam ni. So kalau kamu tengok ini ni maksudnya apa? Kalau punca saya ialah AB, sini maksudnya saya jumlahkan punca saya. Ataupun istilah yang digunakan dalam rumus kita ialah hasil tambah punca. Okey. Lepas tu kalau kamu tengok sebelah sini ialah A darab B. A dan B ialah punca kita. So ini maksudnya hasil darab punca-punca. Inilah tatanya rumus yang kita nak belajar hari ini. Okay. Kalau kamu tengok ini dia. S kuasa 2 tolak kurungan S tambah sama dengan kosong ini. S tolak kurungan S tambah sama dengan kosong. Boleh? Benda ini yang cikgu highlight biru. Kemudian apa nak isi di tempat ini ialah jumlahkan punca, iaitu hasil tanpa punca. Okay. Apa yang nak isi di hujung ini ialah hasil darab punca. So itulah tatanya rumus yang kita akan belajar hari ini. X kuasa 2 tolak hasil tanpa punca-punca X tambah hasil darab punca-punca sama dengan kosong. Okey. Kita balik kepada soalan yang kita baru buat tadi, di mana kita telah gunakan kaedah pemfaktoran terbalik. Sekarang kita cuba gunakan kaedah yang kita baru belajar ini. Okay, itu kaedah 1. Sekarang kita pakai metode 2. Metode 2 itu kita pakai, so hasil tanpa punca, kita BM short form lah hasil tanpa punca. Hasil darab punca. Okay. Kalau kamu tengok ada buku dia gunakan SOP. Bukan SOP yang kita cakap sekarang SOP ini ialah sum of the product. Maksudnya hasil tambah punca. Okay. Yang ini dia panggil pula darab. Tiba-tiba cikgu lupa istilah dia. SOP sum of the product. SOR, sorry, bukan SOP. Itulah selalu SOP sekarang. SOP POR. SOR POR. Sum of the groups, product of the groups. Okay, sorry. Sum of the, itu PI lah. Okay, so cikgu buang sajalah So kalau kamu nampak ada orang tulis SOR POR, itu bahasa Inggeris. So untuk BM biasanya kita pakai HTP. Hasil tanpa punca, hasil darab punca. So kalau kamu nak gunakan rumus yang kita belajar hari ini, kamu tengok kertas boleh tak? Sebab cikgu tak boleh atas bawah nanti terlalu kecil untuk kamu. Okay? So kamu tengok nota sendiri pada muka surat 2. So maksudnya kalau awak nak pakai rumus ini, kerja kita baca ini aja. Kita tulislah S kuasa 2 tolak S tambah kurungan sama dengan kosong. Kemudian apa nak isi di tempat kurungan pertama ini? Kita isikan hasil tanpa punca kita. So ini punca kita. Hasil tambah. 3 tambah 4. 7. Okay. Lepas itu yang belakang ini kita masukkan hasil darab punca. So kita ada 3 dan 4. 3 darab 4, 12.
Kalau cikgu buka kurungan, kita dapatlah S kuasa 2 tolak 7S tambah 12 sama dengan kosong. Sama je dua jawapan ini. Boleh? Okey. So, contoh yang tadi yang satu lagi, kita pun boleh pakai teknik yang sama. Okey. S kuasa 2 tolak kurungan S tambah kurungan. Masalah ini kena hafal lah. Kaedah ini nampak pendek, tapi masalah kena hafal. Okey, yang pertama. Hasil tanpa punca. Okey, cari orang. Cari orang. Anissa? Hasil tanpa punca. Jawapan? Tambahlah 2 punca itu. Jawapan? Negatif 3 1/2. Bagi saya pecahan tak wajar. Negatif. Kita jarang tulis benda ini dalam bentuk mixed number, nombor bercampur. Bagi saya pecahan tak wajar. Negatif. 7/2. Okey, 7/2. Okey, belakang ialah hasil darab. So, kalau awak darab atau apa? Negatif 2. 2, okey. So, ini hasil tambah, ini hasil darab. Lepas tu kita ringkaskan, X kuasa 2, tolak-tolak jadi tambah. Kalau tambah tolak, jadi tolak. Okey, ini jawapan kita. Dua jawapan ini sama tak, Anissa? Tak. Tampak tak sama kan? Tapi kalau awak persamaan ini, cuba hilangkan per 2. Kalau kita nak hilangkan per 2, macam kita nak hilangkan? Pergi darab belah sana. Darab 2 kan? Boleh? Kita akan darab 2. So, ini darab 2. Seputar kedua bila kita darab 2, dapat 7. Ini kalau kita darab 2, negatif 4. Kosong kalau darab 2, kosong. Sekarang sama dah? Sama. Okay. So, untuk soalan ini, sebenarnya kalau awak bagi jawapan ini pun betul. So, biasanya kalau soalan awak gunakan rumus itu, awak bagi atas itu pun mencukupi lah. Bagi ini pun mencukupi lah. Tadi cikgu buat lebih sebab nak beritahu kamu dua kaedah ini jawapan dia serupa. Walaupun tengah-tengah langsung tak sama kan, tapi jawapan dia serupa. Okey, sekarang kita tengok contoh 2 ini. Okey, cikgu nak seorang pakai rumus buat dia. Rumus yang baru belajar inilah. Sebab kita kena biasakan dengan rumus baru ini. Okay, Nurin Sazani. Hilang. Nurin. Okay. Hazwani Safia. Hazwani? Halo. Masih dengar suara saya? Dengar. Hazwani? Kenapa ni? Semua sudah tidur lah. Hazwani? Nurul Ain? Ya. Okey, kita buat dia. So, kita pakai kaedah rumus yang kita baru belajar punya. Okey, cikgu salin rumus itu dulu. Nanti awak isi ya. So, apa nak isi untuk kurungan pertama? Negatif 4. Macam mana dapat negatif 4? 5 tambah negatif 1. So 5 tambah negatif 1 berapa? 4. Okey, 4. Okey, kurungan belakang? Negatif 5. Negatif 5. Hati-hati sikit dengan tanda. Dengan cepat. Okey, buka kurungan. X kuasa 2 negatif 4X negatif 5 bersama dengan kosong. Okey.
So kalau nak tahu sendiri betul salah, cikgu kata cara yang paling berkesan, keluar kalkulator. A1, B negatif 4, C negatif 5. Boleh dapat tak punca macam ni? Boleh dapat? Betul. Boleh dapat? Boleh. Itu dia. Okey, cari lagi seorang. Untuk contoh keempat ini kita nak pakai rumus baru. Sebab tu kena bagi awak biasa dengan rumus baru. Adam? Ya, Adam? Okey, kita Ya. buat pakai rumus yang baru belajar punya. Okey, kurungan pertama nak isi apa? Saya bagi saya kira je. Ada tekan kalkulator tak apa. Hasil tambah punca-punca. Kenapa lama sangat? Tambahlah 2 punca itu ada. Ya. Tambahlah 2 punca itu. Kenapa? Okey dah. Pertama negatif 1. Macam mana awak tambah? Punca awak ialah ini ya. So macam mana awak tekan kalkulator? Saya tak pasti. Itu pening. Apa yang nak pening? Sekarang Tunjuk punca sekali. awak ialah 1 dan negatif 3/5. Kurungan pertama nak isi ialah hasil tambah mereka. Tak pening punya. Tambah mereka. Pakai kalkulator tambah aja. Kalau kita tak biasa dengan negatif ataupun pecahan, itu nombor. So tak ada masalah. Keluar kalkulator tekan saja. Apa jawapan dia? Kenapa? Tekanlah nombor 1, kemudian tambah nombor ini. Keluar kalkulator tekan. Cikgu tak suruh awak manual pun. Jawapan? Okey. Cepat-cepat. 2/5. Macam itu aja, tak ada apa. Kamu jangan risau sebab dua-dua itu ialah nombor. Cikgu tak akan tahu pun awak kira kalkulator ke awak kira manual pun sebenarnya. Okey, kurungan kedua ialah darab mereka. Negatif 3/5. Negatif 3/5. Kalau kita tak pasti dengan pecahan dan nombor negatif, kita tekan kalkulator saja. Okey, ringkaskan Adam, cikgu nak buang kurungan. Macam mana buang kurungan pertama ni? X2 tolak 2/5X. Okey, yang belakang. Tolak 3/5 sama dengan 0. So, sebenarnya jawapan sampai sini pun mencukupilah. Kalau siapa nak pergi darab 5 dan bagi saya jawapan 5S kuasa 2 tolak 2S tolak 3 sama dengan 0 pun boleh. Okey? Tapi kalau kamu tak pasti, jangan buat. Bagi atas ini mencukupi. Sebab awak boleh cek kalkulator. Okey, kalau awak cek kalkulator, kalau ini awak cek A awak 1, B awak negatif 2/5, C awak negatif 3/5. Dengan ini awak cek A awak 5, B awak negatif 2, C awak negatif 3. Memang dua-dua akan dapat punca yang sama. So tak kisahlah mana satu awak nak pakai. Tapi hanya buat kerja darab 5 kalau awak sangat pasti cara buat dia. Kalau tak pasti, tak payah. Sebab mencukupi dengan bagi saya jawapan di atas ini sahaja. So, sampai sekarang cikgu sudah ajar satu rumus baru, iaitu macam mana kita gunakan rumus baru ini untuk bentukkan persamaan kuadratif jika awak diberi punca. Okay? Tapi kalau tak nak pakai rumus ini, awak nak pakai teknik pemfaktoran kaedah terbalik punya itu, boleh juga. Sesuka hati awak mana satu cara awak nak pakai. Okay? Hanya siapa yang gunakan rumus ini, pastikan awak hafalah ini dengan betul. Jangan salah rumus. Okay. Rumus ini selalu bahayanya di mana? Terlupa tulis X ini dan terlupa tulis sama dengan 0 ini. Kalau awak terlupa tulis dua benda ini, dikira salah. Okay. Satu lagi apa yang selalu silap,
ialah ini. Dia tepang ialah tolak. Yang belakang itu ialah tambah. Selalu apa yang berlaku, terbalik tulis ataupun kedua-dua tulis tolak ataupun kedua-dua tulis tambah. Itu kesalahan kamu. So kalau siapa nak gunakan rumus ini, pastikan dua benda. Satu, jangan tertinggal S, jangan tertinggal sama dengan kosong. Kedua, tolak dulu baru tambah. Tapi mungkin awak buat cikgu, cakap tolak dulu tambah kemudian. Kenapa bila tengok jawapan ini? Kenapa jawapan ini terbalik cikgu? Cikgu kan kata tolak dulu baru tambah. Sebab masalah nanti mungkin ada berlaku negatif jadi positif. Itu tidak dikawal oleh saya. Ini tambah tolak, itu yang jadi tolak. Bukan bermakna, bukan maksud saya bila dapat jawapan sini mesti tolak, sini mesti tambah. Cikgu kata rumus dia. Rumus dia, sini tolak, sini tambah. Nanti dia positif negatif jadi negatif, dia negatif jadi positif ataupun dia masih kekal. Contohnya kalau ini, yang ini masih kekal, ini saja ubah, tidak dikawal oleh awak, dikawal oleh soalan. Dia punya hasil darab itu nombor positif ke nombor negatif. Akan menyebabkan tanda itu mungkin berubah. Tapi waktu awak buat baris pertama ini, pastikan yang pertama ini tolak, yang belakang ini tambah. Jangan silap. Okey? Lepas tu S sama dengan kosong ini, S dan sama dengan kosong ini jangan lupa tulis. Itu yang selalu kecuaian yang berlaku oleh abang kakak kamu. Tertinggal benda ini saja terus dikira kosong markah untuk soalan ini. Sebab awak dihukum sebagai rumus salah. Boleh ya? Okey, itu yang pertama yang cikgu ajar kamu, iaitu satu rumus baru digunakan. Kita gunakan rumus ini bila orang bagi punca dan kita nak tahu persamaan. Tapi macam cikgu cakap lah, kalau kamu kata cikgu saya tak nak pakai kaedah ini, saya nak pakai saja kaedah pemfaktoran tu, boleh kalau kamu nak. Tapi rumus ini ada kegunaan di tempat lain. So nak tak nak, tetap kena tahu rumus ini. Okey ya? Okey, seterusnya, okey. Apa yang kita buat tadi ialah kita tahu dulu, okey? Okey, cikgu tunjuk bawah sikit So apa yang kita buat tadi ialah kita kira dulu. Kita kira dulu apakah hasil tambah kita, apakah hasil darab kita. Lepas tu kita masuk ke dalam rumus. Dan apa yang kita nak belajar sekarang pula, kalau orang bagi persamaan kepada kita, macam mana kita nak tahu hasil tambah punca dan hasil darab punca? So di sini cikgu pekarkan rumus negatif B per A dan C per A. So cikgu pun sekali lagi akan cuba terangkan mana rumus ini datang. So kalau boleh faham, maka awak akan lebih senang nak ingat benda ini. Kalau tak faham, cikgu akan cakap hafal bulat-bulat sajalah. Okay? So cikgu akan cuba terangkan mana datang rumus ini. Cikgu biasanya kalau melibatkan pembuktian rumus yang bukan sangat susah punya, cikgu akan cuba terang kepada kamu. Cikgu faham mula-mula memang blur, tak tahu cikgu cakap apa. Sikit-sikit boleh faham saja. Tak apa. Sebab bila cikgu selalu ulang benda ini selama 2 tahun, nanti bila awak masuk U, awak lega-lega sikit. Sebab bila cikgu cakap benda-benda ini, awak akan faham. Cikgu dulu bila baru belajar matematika tamat, cikgu punya cikgu pun suka cakap benda-benda ini. Sebenarnya cikgu tak faham cikgu cakap apa. Cikgu ikut saja. Oh, iyalah betul macam ini, iyalah betul macam ini. Tapi suruh saya buat sendiri tak hati. Okay? Sebab faham saja apa setiap baris itu. Tapi kenapa nak buat kerja itu tak berapa tangkap. Sebab kamu baru mula-mula saya nak dedahkan orang macam mana nak wujudkan rumus. Baru pendedahan awal. So mula-mula lepek kepada faham saja baris 1 kenapa jadi baris 2, baris 2 kenapa jadi baris 3. Tapi kenapa nak buat kerja ini awak akan jadi satu question mark. Tapi memang itu untuk permulaan. Lama-lama awak boleh tangkap idea dia, mana tahu satu hari awak boleh wujudkan rumus baru. Sebab bila awak menguasai konsep ini, lama-lama awak mampu sendiri wujudkan persamaan. Okay? So cikgu cuba terangkan cikgu cuba terangkan. So kalau kamu tengok kita punya rumus ialah S kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Ini rumus yang kita belajar tadi. Okey. Sekarang kita pergi tengok bentuk persamaan kuadratif. Dia ialah A X kuasa 2 tambah B X
tambah C sama dengan kosong. Dua-dua ini sebenarnya ialah persamaan. Hanya satu ialah bentuk am, satu ialah dia ditulis dalam keadaan boleh baca hasil tanpa punca dan hasil darab punca. Okey ya. So sekarang kalau kamu tengok ini ya, yang pertama ini X kuasa 2. Yang ini AX kuasa 2. So kita nampak bentuk am ini sebenarnya terlebih A. So untuk hilangkan A, apa tindakan saya ialah cikgu bahagi A. So cikgu akan dapat X kuasa 2 tambah BX bahagi A tambah C bahagi A sama dengan kosong bahagi A. Kosong bahagi A ialah kosong. So sini ialah kosong. Okey. Boleh ya? Okey, lepas itu kalau kamu tengok kali ini sudah elok sikit sebab sini sudah X kuasa 2. Sama dengan atas. Banding dengan tadi ialah AX kuasa 2. Okey. So sudah okey. Lepas tu kalau kamu tengok sini ada X tambah, sini pun ada X tambah. Sini ada sama dengan kosong, sini pun ada sama dengan kosong. So maka cikgu boleh kata hasil darab punca sama dengan C per A. Itu tatanya rumus ini. Okey, cikgu naik atas sikit. Inilah tatang rumus ini. Hasil darab punca sama dengan C per A. Okay, lepas itu kita tengok ini. Hasil tanpa punca. Okay. Tapi kita menghadapi masalah sini ialah tolak. Yang kita punya ini ialah tambah. So apa yang kita boleh buat ialah dalam matematik tambah ialah tolak-tolak kan. Okay, dalam matematik tolak-tolak jadi tambah. So apa yang kita buat ialah daripada cikgu tulis tambah P per A, tambah BS per A, cikgu tulis dalam keadaan ini. Supaya saya boleh buat bandingan. Okay? Di mana X, saya pun ada X. Okay? Tolak, saya pun ada tolak. Maka saya boleh kata HTP, hasil tanpa punca, sama dengan negatif B per A. Inilah tatanya rumus ini. Hasil tanpa punca sama dengan negatif B per A. Okay? So ini cikgu cuba terangkan kepada kamulah. Okay, fahamlah. Kalau tak faham tak payah susah hati sebab ini pendedahan peringkat awal memang susah sikit untuk kamu. Lama-lama awak okey lah. Okay. So di sini cikgu memperkenalkan lagi satu rumus iaitu kalau orang sekarang bagi satu persamaan kepada kita, kita boleh tahu hasil tanpa punca kita berapa, hasil darab punca kita berapa. Okey. Katakan orang bagi saya 3S kuasa 2 tolak 4S tambah 1 sama dengan kosong. Kalau saya nak tahu apakah hasil tanpa punca. So kalau ikut rumus ini macam mana saya buat? Amira, Nashwa, macam mana saya buat? Rumusnya negatif B per A. So cikgu tulis macam mana? Negatif 4 per 3. Nanti. Rumus kita ada negatif. Apakah B awak? Negatif 4. So ada dua kali negatif, boleh? Satu tatang daripada rumus sendiri itu ada negatif. Satu ialah B itu ada negatif. Boleh ya? Okey. Boleh dong. Bagi 3. 3. So dapat Satu per 3 ke cikgu? bagi saya pecahan tak wajar. 4 per 3. 4 per 3. Okey, boleh ya? Okey, kita buat hasil darab pula ya. Hasil darab punca ikut rumus C per A.
1/3. Okay? Boleh. So itu kita pakai rumus. Tapi sebenarnya benda susah bagi Ilya, betul tak? Cikgu Rosita cakap macam ini dengan saya. Okay, Ilya. Kalau tak nak pakai rumus ini, cikgu bagi satu persamaan. Cikgu suruh awak cari hasil tanpa punca. Ada idea lain tak untuk buat? Cari punca dia terus tambahkan je lah. Yalah. Ah. Sebenarnya ini tak pakai rumus ini pun boleh. Pergilah cari punca dia, lepas tu pergi tambah. Okay. So, semua kita keluar kalkulator, tekan kejap. Okay, Ilya tekan. Kalau A awak 3, B awak negatif 4, C awak 1, apakah punca awak? 1 dan 1/3. Satu ialah 1, satu lagi 1/3. Lepas tu kamu cek, betul tak tambah tapak ini? Darab tapak ini? Betul. Okay. So sebenarnya kamu akan rasa, cikgu kenapa nak buat kerja ini padahal macam inilah lagi senang. Okay. Sebab nanti kita akan tengok ada soalan awak memang tak ada pilihan. Nak tak nak awak kena gunakan rumus yang sedia ada ini. Macam tadilah, kalau cikgu bagi punca suruh awak bentukkan persamaan, cikgu buat apa nak belajar rumus baru ini, pakailah kaedah pemfaktoran, terbalik sudah dapat jawapan. Ya, memang ya. Tapi nanti ada bentuk soalan, awak memang tak ada pilihan. Nak tak nak kena gunakan rumus itu. Okay, nanti kita akan pergi tempat itu. Sekarang awak tak nampak lagi ya. Tapi cikgu nak beritahu kamulah. So, kalau cikgu bagi punca, suruh awak bentukkan persamaan, ada dua cara. Satu, kaedah pemfaktoran yang terbalik. Satu, awak gunakan rumus hasil tanpa punca, hasil darab punca yang cikgu ajar tadi. Okey. Kemudian kalau orang bagi persamaan, tanya pula apakah hasil tanpa punca, hasil darab punca. Satu ialah awak pakai inilah, negatif B per A, C per A. Dan satu lagi cara macam apa yang Ilya fikir itulah, cikgu selesaikan dapat punca, saya tambah, saya darab, saya dapatlah. Tak salah juga. Memang ada dua kaedah ini. Hanya ada soalan awak terpaksa gunakan kaedah yang cikgu ajar, yang ada rumus yang kena hafal punya. Okey? Yang kaedah pemfaktoran terbalik dengan kaedah yang dapat punca baru tambah darab boleh. Tapi dia terhad kepada soalan-soalan tertentu saja. Okey ya? Tapi nanti kita baru tengok Okey, ini selesai cikgu sudah terangkan. Okey, sebagai revision saja. Okey, ini. Dapat hasil tanpa, hasil darab lah ya. Okey, so cikgu panggil orang So ini tak ada apa, hanya gunakan sebab nak cepat kita pakai itu sajalah hasil tanpa punca kita pakai saja negatif B per A, hasil darab punca kita pakai C per A kita pakai saja benda ini, tidak payahlah pergi selesaikan lepas tu pergi tambah. Tapi kalau siapa lepas ini nak double check dengan dia, boleh ya. Okey, cikgu kena cepat ini. Kalau tidak tak sempat bagi contoh. Okey. Pakis kolom pertama. Okey, cikgu tulis nama, awak bagi saya jawapan ya. Okey. Okey. 5. Kejap, cikgu tulis habis nama semua orang dulu. Okey. Kamu nampak nama sendiri, awak bagi jawapan ya. Atika, Syafika, Amira, Anissa, Ashikin, Atika Samsudin lah ini. Okey, ini Farisa, ini Hazwani. Okey, semua orang cari sendiri punya dulu. Okey, Pakis, jawapan kamu? Sekejap. Kena dalam bentuk negatif B per A. Terus bagi saya jawapan terakhir cukup. Salah perlu cikgu tanya awak. Macam 5 macam tu. Ya. Okey, betul. 5 betul. Okey, Ilya? 5/3. Okey, betul. Intan? Lama ni. Atika, Syafika? 2. 2. Ya, itu tak payah pakai rumus saya, ikut faham aja 2. Okey, Amira? 1/2. 1/2. Okey. Betul kan? Tambah. Okey ya. Anissa? 4. Nampak. Ashikin? 4/3. Okey, betul. Atika Samsudin? 2. Betul. Okey, Farisa?
Negatif 8. Ya. Azwani? Tidurlah. Tadi pun tak jawab soalan saya. Nurin Sazani? Adani? Intan jawapan sudah ada? Tidur juga? Cikgu. Intan? Cikgu. Ah, Nak siapa? cuba boleh cikgu? Boleh siapa? Saya Iyalah, punya. aku lupa Haras. Adam. Oh, Haras pula. Okey, you nak cuba yang mana satu? Intan punya ke Hazwani punya? Azwani punya. Okey, Hazwani punya. Jawapan? 1/25. 25. 1/25. Okey, betul? Okay, thank you. Okey. Adam saya tertinggal. Adam, tolong Intan tidur kok. Sorry, teacher. Okey, ada. Tak Jawapan awak? Hasil tanpa punca. Ataupun Adam, sudah ada jawapan? Negatif 5/2 ke? Ya. Okey. So kamu di sini ya, dalam jadual ini awak nampak dia. Kalau cikgu bagi persamaan, cikgu tanya hasil tanpa punca, hasil darab punca, kita pakai sajalah rumus ini. Okey, pakai saja rumus ini. Kalau cikgu bagi punca, kita ikut faham sajalah, tambah darab. Okey ya? Sekarang baru kita tengok kepada soalan-soalan yang di mana kita perlulah mana tempatnya kita nak pakai punca ini. Okey. So soalan pertama macam ini. Okey, ini dia. Ini soalan dia. Jika punca-punca bagi persamaan ini, okey, S kuasa 2 tanpa 6S tanpa Q sama dengan kosong ialah alpha dan 2 alpha. Cari nilai Q. Okay. Inilah soalannya di mana kita tak boleh pakai pemfaktoran terbalik. Okay. Kita pun tak bolehlah pergi selesaikan dia. Sebab kalau kamu tengok persamaan kuadratif ini, dia tak lengkap. A dia 1, B dia 6, C dia Q. Q macam mana nak tekan dalam kalkulator? So kita tak mungkin boleh cari punca dia. Boleh? So soalan inilah yang soalan kita akan gunakan apa yang kita belajar hari ini, iaitu hasil tanpa punca, hasil darab punca. So langkah pertama yang maksud saya di sini langkah pertama cikgu kata awak ada dua sumber, iaitu sumber pertama awak ada persamaan. Okay, itu maksud saya, awak ada persamaan. Sumber kedua awak ada punca yang diberi, iaitu ini. Awak ada punca yang diberi, ialah ini. Dan tadi kan kita sudah belajar, kalau orang bagi persamaan, macam mana kita buat hasil tanpa punca, dan bila orang bagi punca, macam mana kita dapat hasil tanpa punca. Jadual tadi, jadual atas ini. Jadual atas ini. Tadi ini yang cikgu suruh ramai-ramai orang buat punya. Okey, sekarang kita akan gunakan kemahiran itu dalam contoh ini. Dalam contoh ini. Okey, so Haras lah. Haras? Okey, kalau inilah persamaan kita, X kuasa 2 tanpa 6X tanpa 9. Kalau saya nak tahu hasil tanpa punca, macam mana saya buat? Negatif B per A. So apa dia? 6. Mana negatif pergi? Rumus dia negatif B per A kan? Rumus dia negatif B per A kan? Ya. Oh? Maksudlah B awak berapa? Saya 6. A awak berapa? A kosong. Tak, bukan kosong. Bila tak nampak berapa? Sini tak mungkin kosong. Kalau sini kosong, seluruh ini akan hilang. Sekarang awak nampak S kuasa 2, tak nampak nombor aja. 1. So masukkan di dalam rumus negatif B per A. Negatif 6. Okey. Negatif So, 6/1 sama dengan negatif 6 lah. Okey. Yalah. Sekarang kamu tengok, inilah punca kamu. Alpha
simbol ini kita panggil dia sebagai alpha. A-L-P-H-A. Alpha. Nak cakap ikan pun boleh lah. Ada orang suka cakap ikan. Okay? Alpha, 2 alpha. So kalau saya suruh awak tambahlah Tambah. 2 benda ni. Tambah dengan negatif 6 ni tambah dengan A. Tak. Sekarang sumber ini awak ada alpha dan 2 alpha. Kalau cikgu tanya apakah hasil tambah dia? Tambahlah. 3A. 3 alpha, okey? 3 alpha boleh? Inilah kita tambahlah kita tambahlah alpha tambah 2 alpha, itu yang dapat 3 alpha. So dua-dua ini ialah hasil tambah, so dia ialah sama dengan. Okey, sekarang kita pergi kepada hasil darab ya. Haras, hasil darab. Kalau kita tengok persamaan dulu. Kalau ini persamaan kamu, hasil darab A darab 2A kan? rumus dia. Okey, you nak tengok buat merah punya dululah. Okey, kalau ini alpha darab 2 alpha. Alpha darab 2 alpha berapa? Alpha 2A kuasa 2. Okey, 2 alpha kuasa 2. Okey, daripada bahagian persamaan punya cikgu nak tahu apakah hasil darab punca? Rumus dia C per A. C awak berapa sekarang? Q. Q. A awak berapa? A 1. Q per 1. So Q bahagi 1. Q per 1. Ringkaskan. Ringkas. Maksudnya? Q per 1 kalau ringkaskan, erti tak? Tak erti. Okey, kalau tak erti boleh biarkan. Sebab ini bukan jawapan terakhir kita. Okey? Tapi sebenarnya Q per 1 boleh diringkaskan jadi Q Tapi tak erti tidak ada masalah. Okey. So inilah persamaan pertama yang kita dapat, inilah persamaan 2 yang kita dapat. So langkah kedua, selesaikan. Okey, kejap, sorry ya. Selesaikan sajalah. So, kita ada persamaan 1, kita ada persamaan 2. Persamaan 1 kita ada alpha. Persamaan 2 kita ada Q dan alpha. So, macam mana nak buat persamaan serentak ke ataupun kita nak selesai satu-satu? Okey, tukar orang. Siapa lagi? Atika Samsudin? Cikgu. Nak buat persamaan serentak ke ataupun kita selesai salah satu persamaan dulu? Sebab kita sekarang ada ini. 3 alpha sama dengan negatif 6. Satu lagi ialah 2 alpha kuasa 2 sama dengan Q. Kalau erti ringkaskanlah. Kalau tak erti, auto Q per 1 pun tak apa. Cari satu. Kita ambil persamaan 1 dulu. Kejap. Kita ambil persamaan 1 itu, kita pergi selesaikan dulu. Okay, ini persamaan 2. So, daripada persamaan 1, so alpha berapa? Apa nak kira? Alpha dia negatif 2. Okey, negatif 2. Itu kata daripada negatif 6 bagi 3 iaitu negatif 2 lah. Okey, boleh terus tulis saja negatif 2. So, lepas itu Masukkan nilai alpha dalam. Okay, so jadi apa? Kita masuk ke dalam persamaan 2. So, macam mana nak tulis? 2 dalam kurungan negatif 2 kuasa 2 sama dengan Q. So, jawapan 8. So, soalan ini tanya kita, apa soalannya? Cari nilai Q. Kita sudah jawab lah. Jawapan dia Q sama dengan 8. Okey. So, cikgu sempat sampai sini. Okey. So, hasil tanpa punca, hasil darab punca sebenarnya ada banyak kegunaan So, latihan untuk hari ini Latihan untuk hari ini ialah latihan 2 soalan 1. Okey, cikgu terpulang kepada kamu, nak pakai rumus pun boleh, nak pakai kaedah pemfaktoran terbalik pun boleh. Sesuka hati awak dia. Okey. Kemudian soalan alamat yang lain tu tak boleh lagi. Okey, lepas tu soalan 4. Soalan 4.
Yang lain tu nanti ya. Okey, tak boleh lagi. So, hanya buat soalan 1 dan soalan 4. Okey, itu latihan untuk hari inilah. Okey, kejap ya.